sebab ni channel meeting kan. So Ya, ya, kalau ya. kalau cikgu nak tanya soalan, nanti boleh Direct buka tanya. boleh buka mic ni lah. San Okey, tak apa. Kita santai-santai je cikgu petang ni. Okey, sebelum tu dia punya nomination dah sampai takat mana? Setakat ni kami dah buat 3 bengkel, maksudnya mula-mula diorang kita siapa yang belum apply MIE, kita pastikan dia apply MIE dulu kan. Lepas tu itu apply MIE dulu. Maksudnya pastikan dia ada CJ MIE dulu. Lepas tu itu Dr. Azmah dah terangkan pasal macam mana step-step yang perlu dibuat untuk mohon MIE untuk tahun ni kan ada sedikit perubahan. Lepas tu dia kongsikan juga berkaitan dengan 21st century learning tu. So hari ni lebih kepada macam pengalaman cikgu lah ataupun tips-tips yang cikgu boleh kongsikan dengan rakan-rakan pendidik negeri Kedah berkaitan dengan permohonan MIE tu. Okey. So saya akan guide lebih detail lah, okey, untuk pencalonan MIE expert. Okey. So kalau boleh hari ni ada berapa orang lah semua? Ada 108 kan. Harap 108 tu boleh hantar hari ni tu ya. InsyaAllah. Okay. Kalau tangguh-tangguh nanti ni, okey, dia tangguh-tangguh nanti lagi banyak kerja nanti. Itu Dr. Azmah apa pesan kalau boleh hantar paling lewat tu sebelum 7 hari bulan lah kononnya kan. InsyaAllah. Dia sebelum 8 Julai kena hantar. Kalau hantar sebelum 8 Julai, in case kalau fail fasa 1, fasa 2 tu, kita boleh renominate balik lah. Ya, okay. Nervous ni macam exam menakutkan bila ada perkataan fail tu. Ya, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu-cikgu. Okey, saya pun boleh cakap Kedah. Dah lama tak cakap Kedah sebenarnya. Okey, saya orang Kedah. So pejabat SSTP Kedah ni tak jauh kot dengan kampung saya, dekat kampung Sungai Baru. Kampung Sungai Baru yang dekat Gunung Riang tu. Okey. So saya tengah buat email satu ni untuk demo. Tak apa cikgu, ambil masa. Sebenarnya kalau ikutkan selalunya bengkel ni akan 150 orang kat atas. Mungkin diorang lepas habis kelas apa kan, slow masuk. Okey. Chat pun tak ada. Dah tadi tengok respon. Okey. So saya akan sharekan skrin. So kalau cikgu nampak saya punya video tengah berdongak tu sebab skrin saya ada kat atas tu. So rasa nampak macam berdongak lah. Education. Okey, kita mulakan okey. So mungkin ada beberapa orang lah cikgu-cikgu di dalam ni saya pernah nampak nama dia. Okey. Share screen. Okey, boleh nampak tak skrin? Okey, nampak.
Okay, so bagi yang yang mana baru masuk ke, yang baru nak prepare kan, okay, boleh masuk dulu portal education.microsoft.com atau portal MEC. Okay, so boleh masuk portal ni. Saya akan masuk gunakan account trial lah. Okay. Okay. So mungkin cikgu-cikgu dah sebelum ni session sebelum ni dah diberitahu. Dalam MEC ni kita boleh explore lah, okay, ada pelbagai lesson plan, kemudian ada training courses yang cikgu-cikgu boleh ambil. Okay, kita masuk pula. Okay, so target kita hari ni, target utama kita hari ni untuk menghasilkan seramai yang boleh lah, okay, MIA expert di negeri Kedah. Okay, so waktu Cikgu Rawaidah mesej tu sebenarnya mula nak tolak tak, tapi fikir-fikir balik kan, macam derhaka pula tolak untuk negeri sendiri kan. Okay, sebelum ni do bagi untuk Johor ataupun negeri-negeri lain. Jarang sebenarnya dapat jemputan dekat Kedah ni sebenarnya. Okay, so saya terima juga. Terima kasih banyak. Okay, saya dah tolak yang lain, terima yang ni lah. Okay, so hari tu mungkin cikgu dah isi di bahagian program ni. Yang kita nak tengok ini ialah Microsoft Innovative Educator Program. Okay, so apa kelebihan MIE Expert ni? Okay, so MIE Expert ni sebenarnya dia community, okay, community guru, bukan setakat dekat dalam Malaysia lah sebenarnya. Okay, dia community di peringkat global, dan kita ada ramai cikgu-cikgu yang passionate dalam benda ni, okay, dalam community guru ni. Okay, dan bila jadi MIE expert, okay, cikgu sebenarnya berpeluang untuk wakil Malaysia untuk ke Global Education Exchange sebenarnya. Saya dah pergi dah dulu 2019, Microsoft hantar pergi Paris. So hantar free je. Kupang pun tak kena bayar kan. Okay, so selain tu kita juga dapat connect lah, okay, kalau cikgu nak buat program perantarabangsaaan ke, nak cari cikgu-cikgu yang untuk kita connect dengan di luar negara kan, so cikgu-cikgu boleh cari daripada MIE expert ni. Okay, so saya buka MIE expert ni. Okay, so mungkin cikgu dah boleh masuk lah ke edu nomination ni, okay, aka.ms/edu nomination. So cikgu-cikgu sebelum ni dah peserta-peserta dah sign up kan yang ni, yang this one, Microsoft Education Program ni. Hari tu Dr. Azma just tunjuk melalui yang sampel dekat Microsoft Word, just terang gitu je lah. Maksudnya tak adalah. Tapi mungkin ada cikgu yang mungkin dah ada cikgu yang mohon. Dia tunjuk. Tunjuk tak yang nak masuk ni? Tunjuk hari tu. Maksudnya tunjuk, cuma tapi lebih fokus tak tunjuk. Proses register tu tak tunjuk. Betul. Okey, saya akan tunjukkan proses register. Okey. Sebelum kita mula kat sini kan. Okey, sebelum saya terlebih laju kat sini, boleh tak raise hand siapa yang belum register dekat sini lagi? Okey. Satu. Ramai, empat je. Bukan 4 je ramai juga Okey. So kita patah balik okey, saya ingatkan dah. Okey, sebab Rizwan itu dah tunjuk nomination kan. So ingatkan dah tunjuk. So cikgu-cikgu masuk dekat education.microsoft.com, okey, kemudian okey, pergi dekat bahagian program ni, okey, pergi dekat bahagian program ni, masuk dekat Microsoft Innovative Educator Program. Okay, so bila buka kat situ akan ada nampak lah seorang perempuan yang tengah tersenyum ni. Okay, so jangan renung lama-lama, scroll down. Okay, tengok dekat sini.
So untuk dia ada requirement untuk jadi MIE expert, tapi cikgu-cikgu punya dah bengkel-bengkelnya yang sebelum-sebelum ni dah dikira ni lah. Okey, dah capai lah. Okey. So saya takkan sebut lah pasal requirement ni. Okey. So kita pergi tu dekat sini, learn more ni. Okey, learn more. Okey, bila dia bahagian learn more ni, okey, ni sebenarnya gambar di bila kita pergi education exchange lah. Setiap cikgu ada dia punya dia ada booth dia sendiri untuk learning marketplace. Okey, ini learning marketplace lah. Okey, ni contoh learning marketplace. Okey, so kemudian pautan ni sangat penting. aka.ms/edu nomination. Okey, mungkin boleh tolong copy paste lah di bahagian ruangan chat tu. Saya tak ada access untuk chat. Okey, so pautan ni yang kita nak pakai ni. Okey, so kalau dah ada di ruangan chat tu boleh klik je pautan ni aka.ms/edu nomination. So bila klik je dekat sini, okey, so bila klik dekat sini dia akan redirect cikgu-cikgu masuk ke portal ni, portal event core nama dia. Okey, so MS-EDU event core ni lah yang akan menguruskan pencalonan cikgu. So dia akan redirect ke page yang baru Okey. Kalau perasan dekat atas ni dia tulis msedu.eventcore.com. Okey. So dan cikgu akan nampak satu kotak warna biru ni, register now or sign in. Okey. So kalau saya terlaju sikit tu mungkin boleh interrupt lah. Okey, saya tak kisah waktu saya tengah ni cikgu boleh interrupt. Okey. Okey, boleh klik dekat sini register now or sign in. Okey, so yang inilah. Okey, bila klik dekat sini, okey. So yang inilah yang penting okey, kita boleh nominate kita punya MIE expert menggunakan akaun Facebook pun boleh, gunakan akaun Microsoft pun boleh, gunakan work or school account pun boleh, dan bawah sekali ni tak ada lah sebab kita bukannya Microsoft employee. Okey. So kita boleh gunakan 3 akaun ni. Okey. Microsoft account dengan work or school account ni berbeza sebenarnya. Okey. Dia tak sama. Microsoft account ni ialah akaun peribadi. Cikgu buat guna Hotmail ke? Okey, Hotmail dah lama dah lama tak dengar kan. Hotmail, okey, .outlook, yang itu Microsoft account. Kalau yang work or school account ni yang @MOE tu, @moe-dl.edu.my tu, yang itu work or school account. Okey. So pilihlah yang mana cikgu nak. So kalau tak ada juga, okey, Microsoft account pun tak ada, work or school account pun tak ada, so boleh sign up kat sini. Okey, gunakan Gmail pun boleh, guna Yahoo pun boleh, mana-manalah yang cikgu selesa nak pakai. So yang ini tak ada masalah, tapi pastikan kalau dah pakai satu account tu kena pakai account yang samalah bila kita nak sambung balik kita punya nomination. Kadang bila dia dah sign up kat sini, dia tanya balik saya akaun apa yang dia pakai, tu yang saya tak boleh nak tolong lah. Okey. So pastikan ingat apa yang kita pakai kat sini. So saya akan tunjukkan, saya akan pakai work or school account ni. Okey. So untuk sign in dekat sini cikgu tak payah nak ikut saya lah. Ikut bergantung kepada account yang cikgu pakai. Okey. Kalau saya dah sign in dekat sini, saya pakai account trial tadi kan. Okey, saya akan pakai account trial MIE Kedah ni. Okey, so automatic dia akan detect dekat sini. You are signed in as miee.kedah@sktibajo. Ini saya pakai account sekolah saya lah. Okey. Kalau dia detect dekat sini email lain tapi cikgu nak tukar, nak pakai email lain kan. Okey. Cikgu just klik dekat bawah ni ada sign in. Okey, sign in using a different account. Okey, klik dekat situ. Okey. So boleh klik dekat sini kalau nak tukar, nak pakai akaun lain. Tapi kalau akaun yang atas ni, yang disenaraikan ni, akaun yang cikgu nak pakai, tak ada masalah, boleh tekan continue terus. Okey. Okey. So boleh saya continue tak kat sini? Okey, kat sini tak ada masalah apa sangat. Okey.
Yang kita nak tengok nanti bila kita isi apa personal information. Okey, kemudian macam Dr. Azma terangkan sebelum ni, kita ada 3 fasa. Okey. Yang dia akan nilai kita ialah fasa kedua lah. Okey, fasa kedua tu dia akan nilai. Fasa 1 tu cikgu isilah. Kalau tak lengkap pun tak apa sebenarnya, sebab dia takkan mempengaruhi nomination cikgu sebenarnya. Okey. So saya klik continue Okey. Tu dah lower hand lah. Okey. Okey. So untuk first time, pertama kali cikgu masuk, okey, dia akan minta kita isi kita punya ni. Kita punya contact information ataupun self nomination information. Okey. So nak dapatkan sijil yang cantik untuk nama kita sebenarnya, okey. Kalau yang Melayu, okey, tulis dekat depan ni, first name ni ialah nama kita. Contohnya Muhammad Fazli, okey. Last name ni bin Ishaq. Okey. Ini kalau nama Melayu lah. Okey, kalau nama Chinese, okey. First name tu kena tukar sikitlah, okey. Contohnya ada tak okey, ada senarai kat sini. Chiu Lili contohnya. Okey, first name ni Chiu, kemudian last name ni Lili. Okey. Nanti baru sijil nanti keluarkan paparan dia apa? Chiu Lili. Macam itu. Okey. Kalau nama yang kaum India pula, okey, contohnya saya ambil ni Bala Krishnan ni. Okey, Bala Krishnan. Last name ni anak lelaki siapa? Okey, boleh isi kat situ. Okey, kemudian di bahagian contact info ni, saya besarkan sikitlah. Okey. So, kalau paparan kat cikgu tu bila saya share screen ni akan nampak lebar sikit kan, sebab screen saya ni apa? Dia terlebih lebar kan. Okey, masukkan personal email. Okey, personal email ni masukkan email personal lah. Yahoo ke, Gmail ke. Okey. So contohnya saya letak apa? Saya punya akaun personal. Okey, email personal Fazli .ishaq 4686@gmail.com. Okey, so saya paste balik dekat sini. Okey, so pastikan personal email ni sama dengan untuk confirmkan personal email dekat sini. Okey, kalau boleh kita dapat isi sama-sama lah. Okey, supaya lepas ni cikgu tinggal sikit je lagi nak isi. Okey, macam saya buat MIA Expert nomination untuk sekolah saya, memang hari tu habis bengkel, hari tu juga kena hantar. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Okey, sebab memang saya akan pastikan 100% hantar nomination lah. Okey, kemudian masukkan school or organisation email address. Okey, boleh pakai akaun Delima tu. Okey. So kat sini saya tak pakai akaun Delima, saya pakai akaun sendiri. So saya copy paste je lah. Okey. So kalau tak sama nanti dia akan keluar warna merah lah, contohnya macam ni Okey, email does not match. Okey, kena pastikan dia sama, dia akan hilang merah dia tu. Okey. Soalan seterusnya dia akan tanya, to which email address would you like program communication send? So maksudnya bila cikgu lulus nanti, okey, bila lulus nanti kat mana dia nak hantar email tu? So nak hantar dekat email personal pun boleh, nak hantar dekat email email sekolah ataupun email organisation pun boleh. So pastikan yang ini pilih mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Boleh pilih personal pun boleh. Boleh tengok yang school ataupun organisation email address pun boleh, tak ada masalah. Okey, contoh saya nak dia hantar dekat school account Okey. Kadang sebab kita punya personal email ni kadang-kadang macam-macam iklan pun ada kan. Okey, belum iklan Shopee lagi, iklan Shopee, iklan Lazada kan, sepah-sepah iklan dalam tu. So kadang kita tak perasan nanti bila education Microsoft hantar dekat kita punya result nanti. Okey, kemudian bila jadi MIA Expert, okey. Jadi MIA Expert ni setiap tahun mesti kita akan dapat souvenir lah daripada Microsoft. Okey. Boleh tanya yang sebelum ni dah jadi MIA Expert, memang dia akan hantar hadiah lah, okey.
So hadiah tu cikgu tak kena bayar pun sebenarnya. Okay, macam tahun lepas kita dapat headphone Sony. Okay, kita dapat face mask, kemudian dapat mug, dapat badge, dapat apa lagi Okay. Ya, sebelum-sebelum kita pernah dapat t-shirt dan macam-macam lagi lah. Okay. So yang hadiah tu sebenarnya kira sampingan je lah sebagai motivasi untuk cikgu-cikgu sebenarnya. Okay. Tapi kalau dapat terima masuk dalam komuniti MIS Expert ni, salah satu orang panggil apa, owner lah. Okay. Bila dapat masuk dalam ni. Okay. So untuk masukkanlah home address cikgu. Okay. Untuk shipping address ni. Okay. Kalau rasa macam tak nak tak mau bubur ke alamat sekolah, alamat rumah, boleh je lah bubur alamat sekolah. Okey, kalau macam ni saya pun suka bubur alamat sekolah sebabnya kat rumah tak ada orang bila dia hantar barang nanti. Okey, so saya bubur nama sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah Jalan Indah 19/5 Taman Bukit Indah. Okey, kemudian Siti Iskandar Puteri. Mana dia punya ni? Okey, Iskandar Puteri. Country, tekan je huruf M, nanti jumpa lah Malaysia nanti. Okey. Kalau rajin nak scroll down satu persatu pun boleh juga, tak ada masalah nak tengok nama-nama negara lain kan. Oi, panjang. Okey, kemudian masukkan postcode 79100. Okey. So boleh isi dulu. Sementara cikgu isi tu inilah. Okey, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan ke sampai setakat ni, bolehlah onkan mic ke. Kalau cikgu tanya soalan dekat chat tu saya tak nampak sebab ini ialah channel meeting. So channel meeting ni saya tak boleh nampak. Okey, so kalau dah siap isi shipping address ni, okey, boleh nak pakai alamat sekolah pun boleh, nak pakai alamat rumah pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian lagi sekali dia akan minta school information lah, okey. School information ni pastikan cikgu isi nama sekolah cikgu lah. So SK Taman Bukit Indah. Okey, kemudian address ni masukkanlah balik alamat sekolah cikgu. Okey, Jalan Indah 19/5. Okey, Taman Bukit Indah. Kemudian Iskandar Puteri. Okey. Okey, kemudian negara pilih Malaysia. Mana? Okey, kemudian postcode. Okey. Kemudian yang di sebelah kiri ni agak tricky sikit lah. Okey, kalau yang tak biasa isi tu mungkin dia tak tahulah nak isi apa. Kalau ditanya kat sini, my school is part of the apa? Okey, so boleh masukkanlah Ministry of Education Malaysia. So cikgu-cikgu dalam ni semua cikgu-cikgu sekolah KPM kan. Okey. So sekolah KPM tak ada masalah lah. Unless kalau saya buat bengkel terbuka tu kadang dia tak sama kat sini. Okey. Kalau lecturer dia kena ni lah. Ambil MOHE lah. Ministry of Higher Education. So kalau sekolah-sekolah swasta tu tengoklah apa nama network sekolah swasta cikgu tu. So kalau kat sini semua sekolah-sekolah KPM. So masukkan kat sini Ministry of Education Malaysia. Okey, kemudian dia akan tanya kat situ, what is your title? Okey, kat sini title bukannya dia tanya salutation.
So title cikgu boleh tulis teacher. Teacher pun boleh. Boleh masukkan panggil apa? Kalau ketua panitia, head head of English panel ke, okey. Kalau nak mudah, okey, letak teacher pun boleh, tak ada masalah. Okey. Dan kemudian dia akan minta kita masukkan school or organisation website. Okey, kalau tak ada sangat website sekolah cikgu masukkan Facebook page. Masukkan Facebook page sekolah cikgu kat sini. Okey, kalau macam saya sekolah ada website, so saya akan masukkanlah website sekolah. Okey, kalau tak ada, tak payahlah nak pergi baru nak pergi buat website pula. Okey, satu hal pula nak kena buat website bukannya senang. So masukkan je URL Facebook sekolah pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian dia akan tanya current role at school. Okey, current role at school tu contohnya kalau cikgu biasa, guru GAB lah, guru akademik biasa ni, cikgu akan tanda dekat sini lah. I am directly responsible for teaching K-12 student. Okey, dekat Malaysia kita tak pakai K-12 ni kan. Okey, tapi K-12 ni sebenarnya umur daripada umur 6 tahun hingga umur 18. Okey, so boleh tanda kat sini I am directly responsible for teaching K-12. So kalau cikgu-cikgu math, science, apa lagi? Okey, engineering ke boleh tanda dekat sini. I am responsible for or teach STEM at my school. Okey. Boleh tanda tambah juga. Okey. Kalau dalam ni ada guru besar ke, ada GPK kan. Okey, boleh tanda dekat sini pula. Boleh tanda dekat bahagian ni I am a school leader or administrator. Okey. So kalau cikgu tak ada, tanda satu je lah. Okey. Tanda satu pun boleh lulus, jangan risau. Kan cakap, tanda satu takut tak lulus pula. Okey. Jangan risaulah. Okey. Kalau cikgu ikut nasihat saya hari ni, insya-Allah lah 135 orang dalam ni, 135 orang boleh lulus fasa 1 dengan fasa 2. Tapi fasa 3 tu bergantung kepada cikgu punya karangan lah Okey. So boleh tanda satu. So saya tanda satu je kat sini. Current role at school ni saya tanda satu. I am directly responsible for teaching K-12 student. Dan okey, cikgu tanda je kat sini dua-dua ni. Okey, sebab nanti kalau ada webinar ke, ada peluang-peluang apa-apa kan, nanti dia akan hantar email cikgu. Tapi jangan risau, dia tak kerap hantar macam promotion Lazada ke Shopee tu lah. Kadang sehari 2-3 kali dia hantar kan. Okey, ni kadang setahun ada lah 2-3 kali je kot dia hantar email. So tanda je kat sini and then kemudian tekan save and submit. Okey. So selesai di bahagian self nomination information. Okey, ni belum nominate lagi Okey. Ni baru isi kira macam borang peribadilah. Okey. Allah, dah ada pula kejap saya nak kena tukar email ni. Okey, kalau ada yang tertinggal ke beritahu Okey. Cikgu Fazli. Yeah. Ada peserta tanya, tak apalah saya bacakanlah sebab saya boleh tengok ruangan chat. Okay. Dia tanya kalau tersilap isi boleh edit kan lepas save? Okey, boleh ni. Boleh edit lagi. Jangan risau Okey, ini bukannya terlajak perahu. Okey, masih boleh edit, jangan risau. Tapi kalau nanti once dah send nomination, yang itu terlajak perahu tak boleh diundur lagi lah. Okey. Yang ini selagi tak hantar, okey, selagi tu boleh edit. Okey. So kat sini save and submit Okey, dekat sini. So contoh kalau macam cikgu pendidikan khas kan tak ada kat sini kan. Okey, boleh tanda dekat ni lah, ada sini lah. Okey, boleh mention kat sini special education ke.
Okey, Ada yang tanya kalau macam website tak ada, Facebook sekolah pun tak ada alternatif lain tak untuk yang portal sekolah tu? Itu agak susah nak menjawab kan sebenarnya. sebab kita nak kena isi ni. Sebab kita nak kena isi orang panggil apa, sebab dia kat sini dia compulsory dan dia akan detect orang panggil apa, kira URL yang betul baru boleh. Okey, kejap, saya dah banyak kali nomination, so dia jadi banyak email tak boleh pakai. Sekejap Fazli apa pula nak pakai. Okey. Okey. So bila dah siap, okey, nanti dia akan keluar kat sini. Okey, registered. Muhammad Fazli bin Isa kat sini dah registered. Okey. So kalau macam tadi cakap tersalah isi kan. Okey, lagu mana nak edit balik boleh klik kat sini biru ni. Okey, edit personal information. Okey. Kemudian, okey, kalau dah semua dah ada kat sini, okey. Yang inilah kita nak kena add kita punya new self nomination, okey. Sampai pukul 4.30 kan? Dan kita. Dan tak apa, terlebih masa sikit pun tak apa. Okey. So kita, dekat self nomination ni kita add new self nomination. Okey, yang ini kita dah nak start self nomination, okey. So dekat sini ada dua untuk kita nominate, okey. Satu Microsoft Innovative Education MIE Expert. Yang kedua ni ialah Showcase Incubator. Yang ini untuk sekolah. So yang nombor 2 ni tak perlu tengoklah. Okey, unless kalau sekolah cikgu nak jadi Showcase School. Okey. So dulu dia ada Microsoft School, Microsoft Showcase School. Tapi tahun ni, start tahun ni dah tak ada Microsoft School dah, digantikan dengan Showcase Incubator. So Showcase Incubator ni sebelum boleh layak untuk jadi Showcase School, dia akan berada dalam fasa penilaian lah dekat Showcase Incubator. So cikgu tengok di bahagian yang atas ni je, yang first ni je. Okey. Jangan salah tekan dekat Showcase Incubator ni, nanti soalan dia lain. Okey, soalan dia lain dengan MIE Expert ni. Okey, kemudian tekan dekat sini save and submit. Okey. So dia akan ulang balik. Okey. Yang page pertama ni dia akan retrieve balik data yang cikgu isi yang awal-awal tadi tu, yang dekat bahagian self nomination information. So kalau nak tengok balik pun boleh, takut tersalah halaman kan. Nanti orang lain pula dapat hadiah nanti kan. Okey, boleh boleh tengok balik satu-satu. Okey, gedar gamak puas hati kan. Okey, scroll ke bawah sekali, kemudian tekan save and submit. Okey. Okey, so yang inilah bermulanya kita punya nomination. Okey, nomination tahun ni sebenarnya dia lebih mudah daripada tahun-tahun lepas. Okey. Tahun-tahun lepas tu nak kena hantar sway, kemudian dalam sway tu dia nak kena ada apa? Dia nak kena ada evidence. Kadang-kadang jenuh cikgu tu nak berlakon, nak buat evidence, okey? Yang ini dia just nak evidence untuk waktu kita mengajar je. Okey. Evidence macam kita buat PLC ke apa tu, dia tak payah, kita kena mengarang je. So hari tu Dr. Azma dah beritahu fasa 1 sampai kat mana, fasa kedua sampai kat mana. So saya ulang sikitlah, okey. Fasa 1 akan bermula daripada sini. Is your school a showcase school ni, sehinggalah okey, scroll down, okey. Dia akan sampai dekat mana? Terlajak pula. Kejap. Okey, dia akan sampai sini. Have you taken any coursework or earned any badges and trophies on Microsoft Learn? Okey, sampai sini. Ini fasa 1. Fasa 1 ni, fasa 1 sampai sini. Fasa 1 ni jangan risau. Okey, dia tak mempengaruhi pun cikgu punya
cikgu punya nomination. Okey. Dia ibarat nak tahu tentang diri cikgu je lah. Okey. So fasa 1 ni kalau contohnya tak pernah ambil coursework dekat Microsoft Learn. Okey, kalau tak pernah tekan no je lah. Okey, jangan takut-takut. Tapi kalau rasa macam nak cubalah, okey, tak ada masalah, boleh pergi daftar dulu. Kemudian tekan yes. Okey. Tak ada masalah yang itu. Dia akan mula menilai cikgu bermula course, okey, yang ini. Okey, how many courses, learning path or trainings on the Microsoft Educator Center have you completed? Bermula daripada sini, dia akan nilai cikgu lah. Okey, macam mana dia nilai? Yang itu saya tak boleh nak jawab. Sebab tanya orang Microsoft pun dia tak boleh jawab. Sebab dia menggunakan machine learning. Okey. So, kalau dah lepas yang nombor 2 ni, 1 dengan 2 ni, barulah cikgu punya fasa ketiga, okey, phase ketiga bermula dekat okey, bermula dekat sini fasa ketiga. Okey, dia akan tanya were you an MI expert? Okey. Okey, yang ini adalah fasa yang ketiga baru dia akan dinilai. So kalau tak lepas fasa 1 dengan fasa kedua ni, lupakan je lah fasa ketiga ni. Okey, tapi kalau cikgu nominate sebelum 8 Julai, cikgu boleh hantar semula nomination jika tak lepas. Okey. Jika tak lepas lah. Tapi insya-Allah lah, okey. Selalunya kalau saya guide ni insya-Allah lah akan lepas. Okey. Harap lah, tapi kena dengar cakap lah Okey. So kita boleh isi bermula daripada atas ni. Okey. So bila kita mula ya, klik dekat sini, automatik dia akan bermula lah kita ni. Dan ingat portal ni dia tak boleh lama-lama. Nanti dia akan auto log out sendiri. Bila dia auto log out, bila yang cikgu mengarang panjang-panjang tu, dia akan hilang. Bila dia hilang tu mula nak sakit hati kan. Okey. So dekat atas ni tak apalah, kita akan isi, kemudian kita akan save progress lah. Okey. Isi kita save. Sebab nanti dia akan pop up keluar kat sini. Ada 60 saat. Dia ada keluar countdown 60 saat tu nanti. Kalau kita tak tekan continue, dia akan terus log out. Okey. Kalau dia log out tu, segala benda yang cikgu isi ni kalau tak save, bye-bye je lah. Okey. Okey, so dekat sini self nomination ni, dia akan tanya first kali sekolah kita ni showcase school ke tak, ataupun incubator school ke tak. Okey. So kalau showcase school pun bukan, incubator school pun bukan, tekan kat bawah ni lah neither. Okey, tulis nama sekolah cikgu. Okey. Kalau macam sekolah saya showcase school, saya boleh type je SK Taman. Okey, dia akan detect sekolah. Contohnya dia akan detect lah nama sekolah saya kat sini. Okey, tapi kalau cikgu pilih neither kat sini, dia tak detect lah nama sekolah cikgu. Okey, dia memang tak ada dalam database dia. So isi dekat nama sekolah dulu. Okey, isi nama sekolah dulu. Okey. Okey, saya tulis kat sini neither lah, saya tak pakai nama sekolah lah. Saya pakai nama sekolah saya, sekolah rendah dulu, SK Gunung. Okey. Ada ke tak cikgu sekolah ni SK Gunung kat dalam ni? Mana tahu kok ada. Okey. So saya tanda kat sini neither. So sekolah saya bukan showcase school, saya bukan sekolah, bukan incubator juga. Okey. Kemudian dia tanya, what age range do you teach? Okey. Kalau cikgu mengajar banyak kelas, okey, darjah 1 ajar, darjah 2 ajar, darjah sampai kira macam apa borong habis kan. Okey, kalau borong habis apa yang tu boleh tanda semua ni lah. 6 hingga 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14. Okey. So kalau apa mengajar takat darjah apa? Darjah 3, darjah 4 je boleh tanda 1 je lah. Okey, dia boleh tanda lebih. Yang kat sini tak ada markah lebih pun kalau mengajar kelas lebih sama je. Dia nak tahu je siapa yang kita ajak.
Okey, kemudian kalau dah siap tanda kat sini, what age range do you teach ni? Okey, tanda pula dekat sini, subjek apa yang cikgu ajar kat sekolah. Okey. So tanda lah. Okey, kalau gambar, saya pendidikan Islam tak ada pula kat sini kan. Okey, kalau tak ada klik kat sini others ni. Okey, tulislah kat sini. Orang panggil apa? Islamic education. Ya, Islamic education. Ada orang ni switch apa share screen Okey, dah dapat balik tak skrin saya ni? Nampak, Okay, nampak. dapat dah. Okey. So kalau pendidikan Islam tu boleh tulislah Islamic studies ke ataupun Islamic education ke. So Islamic studies lah lebih sedap sikit. Okey. Kalau pendidikan moral tu apa? Moral education ke. Boleh tulislah. Kalau tak ada kat senarai kat atas ni, jangan nak pening-pening kepala lah. Klik terus kat bawah ni ada sini boleh tulis sendiri. Okey. Macam dekat overseas dia tak ada pendidikan Islam ni, sebab tu dia tak ni. Okey. So jangan jealous lah dengan cikgu Math dengan Sains ni. Okey. Dia pun memang dah ada, so dia boleh klik je. Okey, soalan seterusnya dia akan tanya, do your students or learners have access to internet at school? Okey, dia akan tanyalah, dekat sekolah ada talian internet tak? Okey, rasanya kat Kedah semua ada kot. Okey. So tak ada kot yang sekolah yang tak ada internet. So saya tekan yes lah Okey. Kalau dalam ni ada pegawai, okey, kalaulah ada pegawai, pegawai kena tanda dekat sini, NA ni. So sebab dia I don't work directly with student. Okey. So tanda tekan yes. Kemudian soalan seterusnya dia akan tanya, do your student or learner have access to internet at home? So anak murid cikgu dekat rumah dia ada internet ke tak? Okey, kalau macam sekolah saya tanda kat sini lah, yes, all of them do. Okey, tengok location sekolah cikgu jugalah. Okey, kalau sekolah apa dekat dalam kampung tak semestinya semua orang ada So kalau tak semua orang ada, boleh tekan kat sinilah. Yes, some of them do. Okey, sesetengah je ada ataupun no, none of them do. Okey, rasanya tak ada kot. Tak ada langsung yang tak ada internet. Okey, so boleh tanda je, tanda tekan yes. Kemudian dekat bawah ni boleh pilih lah sama ada yes all of them do or yes some of them do. Okey, sesetengah ada pun dah dikira ada lah. Okey, boleh pilih. Okey, kemudian pilih dekat sini. Soalan seterusnya ialah what technology do your students or learners primarily use for learning? Ini apa yang student kita guna. Okey. So dia guna kat sekolah ke, kat rumah ke, kita boleh tanda kat sini lah. Okey, contohnya yang biasa-biasa selalunya dia akan tanda kat sini lah, mobile phone, laptop, tablet. Okey, kadang kita pakai shared device, dia berkongsi peranti dengan abang ataupun kakak dia ke. Okey. Ataupun my student learners. Okey, yang ini rasanya tak perlu tanda lah sebab kita jangan ikut yang minority Kita ikut yang majority. Okey. So lagi sekali kalau yang pegawai tanda dekat sinilah NA lah. Okey, yang atas ni pun sama. Okey, pegawai tandakan di bahagian NA ni. I don't work directly with student. So pegawai-pegawai dia tak bekerja secara direct dengan orang panggil apa? Dengan student. Okey, cikgu je. Okey. Kalau dah, okey, yang ini boleh tanda banyak tak ada masalah. Kalau ada 4-4 ni boleh tanda 4-4 pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian dia akan minta kita URL untuk kita punya social handle. Okey. Dekat sini dia ada bagi kita boleh nyatakan Twitter pun boleh, Facebook pun boleh, Instagram pun boleh, LinkedIn pun boleh, TikTok pun boleh, YouTube, blog. Okey. Yang ini apa yang kita nak share dengan dia. So kalau gambar macam tak nak kongsi sangat, okey, tak payah isi lah. Okey. Tapi sekurang-kurangnya better lah letak satu. Okey. Boleh letak Facebook pun boleh, nak letak Twitter pun boleh.
Tapi kalau Instagram ni kalau gambar apa macam saya tak letak Instagram ni sebab Instagram ni tu apa lebih personal life lah, okey. So saya tak letakkan dalam ni. So Facebook yang ini saya hanya letak Twitter, Facebook dengan LinkedIn saja. Okey. Kalau cikgu ada TikTok boleh letak TikTok. Okey. Saya tak ada TikTok sampai sekarang tak pernah install lagi. Okey. So kalau cikgu ada YouTube channel ke boleh kongsilah kat sini. Mana tahu boleh tambah subscriber sekarang nanti. Okey, yang ini cikgu kena copy dia punya URL dia punya URL. Kalau cikgu punya Facebook, okey, contoh saya ambil Facebook saya kat sini. Okey. Contohlah kalau cikgu tak tahu nak ambil kat mana URL Facebook cikgu kan, cikgu buka Facebook cikgu, kemudian pergi dekat profil cikgu ni. Okey, copy je, copy yang link atas ni. Okey, kemudian patah balik. Okey, so paste balik dekat sini. So dah siap lah satu. Okey. Okey, kemudian boleh scroll balik ke bawah. Okey. Dia tak tanya Facebook ada berapa orang friend ke apa. Okey, semua dia tekan tanya kat sini, how many followers do you have on Twitter? Okey, sebab okey, ni pengalaman saya bila ke education exchange yang dia orang buat dekat Paris dulu kan. Okey, educators ni dia tak pakai Facebook. Okey, dia pakai Twitter. Kebanyakan perkongsian amalan terbaik ke so sebab tu sebelum ni saya pernah buat kelas macam mana contohnya macam cikgu nak masuk nak mengajar kan tapi tak ada idea nak mengajar macam mana kan. Okey, nak cari idea kat Twitter pun ada cara dia so sebab tu dia akan minta tanya dekat sini, how many followers do you have on Twitter ni. So contoh saya ada 980. So tulislah kat sini. Kalau tak ada janganlah ni. Okey, boleh bubuh kosong je, tak ada masalah. Okey. Okey, so kita dah siap isi di bahagian social media ni. Okey, kemudian dia tanya bahagian ni pula. Okey, tools or devices do you use regularly? Okey, kadang kat sini cikgu jangan takut. Okey, cikgu nak mohon MIE expert tapi cikgu ada iPad. Okey, janganlah takut-takut nak tanda, jangan risau, dia terbuka Okey, kalau kat sini what tools or devices do you use regularly? Kalau cikgu kerap gunakan Google App, cikgu tanda je lah Google App. So kalau cikgu ada Chromebook, tanda ada Chromebook. Okey, kalau ada iPad, tandalah iPad. Tak payahlah pergi jual iPad tu pergi beli Surface pula. Okey, tanda je. Okey, kalau ada MacBook, okey boleh tanda MacBook. Okey, Windows devices ni komputer yang menggunakan device yang menggunakan Windows lah. Okey, itu ialah Windows devices. Okey, pakai Asus ke, Lenovo ke, HP ke yang pakai Windows 10 ke. Kat sini dia tak tanyalah cikgu pakai yang pirate ke bukan ke, tak ada, dia tak tanya. So boleh tanda je device mana yang cikgu pakai. Okey, kalau cikgu ada pakai Surface ke pun boleh tanda Surface. Okey, kemudian kalau ada pakai Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint. Okey, rasanya tak ada kot orang tak pernah guna Word, Excel, PowerPoint ni Okey, so boleh tanda kat sini. Okey, kalau biasa gunakan Microsoft Teams pun boleh tanda juga. Okey, kalau duk biasa guna Zoom, okey, kalau ada duit banyak kan duk beli lesen Zoom kan. Boleh tanda juga Zoom. Okey. Okey, so yang atas ni dia tanya device tools ataupun device apa yang kita gunakan sendiri yang diri sendiri yang kita guna. Okey, yang selalu kita guna. So soalan yang kedua ni, okey, dia tanya yang sekolah kita pula, yang sekolah kita guna. Okey. Sekolah kita pakai yang mana? Kalau sekolah cikgu ada Chromebook. Okey, zaman YTL dulu kan. Okey, boleh tanda juga Chromebook. Okey, kalau sekolah cikgu yang yang banyak duit tu kan ada iPad. So boleh tanda iPad. Yang ini untuk sekolah Okey, kalau pakai Google Apps, okey, dah pakai Google Sheet, dah pakai Google Docs tu, boleh tanda, tak ada masalah dekat sini. Okey, tanda je. Yang mana yang cikgu pakai.
Okey. So boleh tanda je, macam sekolah saya pakai Windows device, Surface, iPad tak ada lah. Belum mampu nak beli iPad untuk sekolah. Kemudian pakai Google device, Google Apps, Chromebook yang bateri dia menggelembung macam dah tengah mengandung tu. Tetap ada kan. Okey, boleh tanda Chromebook. Okey, dan Microsoft Teams. Okey. So boleh tanda kat situ device yang kita pakai dekat sekolah. Okey, walaupun sekarang tengah cuti, boleh tanda lah yang sebelum kita cuti pula tengah PDPR kan. Yang sebelum PDPR. Waktu mana yang mana je ada kat sekolah. Okey, kemudian dia akan tanya yang ini kira soalan barulah, okey, soalan yang barulah wujud pada tahun 2021 ni. Okey, with what other edtech communities are you connected? Okey. So dekat sini dia tanya ni bukannya dia nak tahu kalau cikgu dah Apple, cikgu tak dapat MIA expert. Janganlah risau, tak ada lah. Dia nak tahu je, okey, cikgu dah join community mana je kat sini. So kalau cikgu join group Adobe Creative Educator, boleh tanda kat sini. Sebab lah ni pun ramai yang duk ambil tu Adobe Creative Educator tu. Okey, ada level 1, level 2 apa tu. Okey. Kemudian Apple Distinguished Educator. Okey. Kalau setakat Apple Teacher tak payah tanda lah. Okey. Apple Distinguished Educator, ADE ni. Contoh macam Cikgu Razif MCKK tu. Apple Distinguished Educator. Yang itu dia boleh tanda lah dekat sini, Apple Distinguished Educator. Kemudian ada Bansi Ambassador, dia ada Flipgrid Student Voice Ambassador. Okey. Kemudian kalau cikgu ada sijil Google Certified Innovator ke, boleh tanda. Google Certified Trainer ke, boleh tanda. Kalau setakat Google Certified Educator level 1, level 2 tu kan, boleh tanda kat sini. Google Educators Group ni. Okey. Sebab dia tak termasuk dalam trainer dengan innovator ni. Okey. Okey, boleh tanda lah yang mana cikgu ada ni. Okey. Kalau gamak benda yang cikgu join tu tak ada kan. Okey. Kat sini kan dia tak ada tulis kan Apple Teacher kan. Cikgu tambahlah kat sini. Cikgu tulis ada kat sini. Aku nak bubuh je aku Apple Teacher. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kalau cikgu yang tak biasa lagi, apa benda mendatang ni, tak pernah join kan. Okey, tak pernah join pun edtech community ni. Jangan risau, boleh tanda none je. Okey, tak join lagi. Okey. Dia tak tanya yang pasal Microsoft lah sebab yang ini selain daripada Microsoft. Okey. Kalau tak ada sangat, boleh buang semua ni. Okey, jangan risau, kita boleh tanda none. Okey. Okey, kemudian okey, dia akan tanya dekat sini, have you taken any coursework or earned any badges and trophies on Microsoft Learn? Okey, ini Microsoft Learn. Okey, kalau tak, dia tak sama dengan MEC Microsoft Learn ni. Okey, so ini untuk Microsoft Learn, untuk belajar pasal Azure, pasal cloud computing semua dalam ni lah. Okey, dia lebih ke arah orang panggil ke arah untuk industri lah. Okey, kalau macam MEC ni lebih ke arah untuk cikgu-cikgu lah. Okey. So kalau tak pernah, tekan je no. Okey, kalau rasa macam lepas ni aku nak daftar lah, okey, boleh tanda yes. Okey, nanti boleh copy public URL public profile ni punya URL, bubuh kat bawah ni, bubuh kat ruang kosong ni. Okey. So kalau cikgu rasa macam nak mudah aku bubuh no lah. Okey, bubuh no, tak ada masalah. Okey, so sampai sini dah settle langkah fasa yang pertama okey. Yang ini dia tak nilai pun cikgu sebenarnya. Okey. Fasa pertama ni. So save progress dulu. Okey, apa-apa pun save progress dulu, takut hilang. Okey. Saya yang dah biasa buat ni pun hari tu time nominate hilang juga. Okey. Okey. Kemudian saya scroll balik. Okey, start yang ini. How many courses, learning path or training on the MEC have you completed? Okey.
how many courses, learning path or training. Okay, kat mana nak tahu ni? Okay, kat mana nak tahu benda ni? So, kat mana cikgu nak tahu benda ni? Cikgu pergi balik dekat sini, kita patah balik dekat portal MBC tadi, education.microsoft.com tu tadi. Okay, cikgu pergi di bahagian ni, bulatan dekat penjuru belah kanan ni. Okay, dia akan keluar nama cikgu lah kat sini sebenarnya. Okay, so pergi dekat bahagian my profile. Macam saya punya ni, profile ni kosong lagi. Saya tunjuk profile saya yang sebenar lah. Okay. Okay, so pergi my profile ni. Okay, ini course yang kita pernah ambil lah. Okay, so dia suruh kira. Kalau macam saya ni dah lebih 100 lebih sebenarnya. Ada lebih kurang 200 lebih kalau tak silap. Okay, so saya akan tanda. Ni pangkah lah. Okay, saya akan tanda 26 ke atas lah. Okay, kalau ada 100, 200 pun dia akan kira ni 26 or more je. Okay, so cikgu kira lah cikgu punya course tu sampai kat mana. Okay, ataupun cikgu boleh download cikgu punya transkrip tu. Okay, transkrip tu download, kemudian kira daripada transkrip tu ada berapa dah yang cikgu dah ikuti. Okay, so jangan lupa lah hari ini pun dikira satu hari ini pun dikira satu training lah. Okay. Macam mana saya nak tunjuk kat cikgu Okay, saya tunjuk ini. Okay, saya view transkrip. Okay, memandangkan saya pakai internet download manager ni, dia akan terus minta untuk download. Okay, macam ni lah. So saya akan download terus. Kalau cikgu tak pakai IDM, dia akan buka dulu. Okay. Salah. Kat mana dia download tadi? Okay, ada duplicate. Copy link address. Okay, ni baru dia nak download punya. Okay, ni transkrip. Okay, ni transkrip cikgu kira lah berapa banyak cikgu punya transkrip ni. Okay, saya ni ada 47 page. Saya tak kira lah satu persatu. Okay, kalau cikgu baru buat je sebenarnya dia akan ada dalam lebih kurang 1 ataupun 2 page lah. Okay, kira berapa banyak dah course yang cikgu dah ikut. Okay, kira ada berapa, kemudian tanda dekat sini. Okay, contohnya kalau ada 11 sampai 15, tanda lagi. Okay, kalau ada 15 hingga 20, tanda lagi. Okay, yang kat sini of course lah lebih banyak, lebih bagus. Sebabnya kat sini, dia dah mula untuk menilai cikgu. Okay. Dia dah mula nilai cikgu dekat sini. So, kalau rasa macam sikit sangat lah, ada 2 je kan. Okay. Mungkin boleh buat lah, boleh tambah course lagi lah. Okay. So kemudian bila dah tanda kat sini, okay, janganlah menipu pula kat sini. Okay, contoh cikgu ada setakat 4 je tapi cikgu tanda 26. Okay, tak boleh menipu lah sebab dia nak transkrip cikgu, dia nak copy transkrip cikgu. Okay. So macam mana nak letak transkrip ni? So tadi kita dah download transkrip kita tadi. Okay. Contohnya saya dah download dekat download ni lah. Okay. So cikgu boleh upload dalam OneDrive ataupun Google Drive cikgu ke. Okay, contoh saya tunjuk OneDrive lah. Okay, dah nak jadi MIE expert kenalah guna OneDrive kan. Okay, so saya buka office.com. Okay, so dia terus masuk lah. Dia kat mana yang OneDrive ni? Okay, dekat sini yang logo awan warna biru ni. Okay, kalau gambar cari tak jumpa kat sini, okay, boleh pergi dekat bahagian atas search ni, tulis OneDrive. Okay, ini OneDrive.
So saya pakai akaun baru ni, kosong lah dalam ni. Okay. So saya boleh upload. Okay. Upload file. Okay. Yang ini harap cikgu tengok betul-betul lah. Supaya nanti bila cikgu dah upload, cikgu tak hantar file yang tak boleh diakses. Okay. So upload, okay, upload file, okay, cari balik file yang mana cikgu buka tadi, cikgu download tadi, dokumen, transkrip, okay, transkrip 4 ni, okay. So dia akan upload file dekat sini, okay. So bila dia dah upload file kat sini, boleh cuba buka tengok, boleh view ke tak, okay. Okay, kemudian copy link, okay, copy link untuk share lah. Dia boleh guna share pun boleh, copy link pun boleh, tak ada masalah. So dekat bahagian bawah ni, kena pilih anyone with the link. Yang ini kena ingat anyone with the link can edit ataupun can view, supaya nanti orang yang nak check kita punya nomination tu, dia boleh access cikgu punya transkrip. Kalau tak boleh access, automatic macam tahun-tahun lepas, kalau tak boleh access, automatic dia akan reject terus nomination cikgu. Walaupun lesson plan tu memang dah gempak sangat dah. Okay. So boleh copy, tak perlu nak shorten pun tak apa. Tak payah shorten, bubuh je panjang-panjang ni. Okay. Pandai-pandai lah dia nak buka. Okay. So boleh paste terus kat sini. Okey, kalau cikgu jenis pakai Google Drive, okey saya tunjuk jugalah Google Drive. Okey, kan cakap cik tunjuk Google cik tunjuk Microsoft je kan. Okey, saya pakai Google Drive. Google Drive kat sini lah. Okey, saya masuk dekat Google Drive. Okey, ni saya punya Google Drive. Kemudian saya tekan new. Okey, saya ambil file upload. Okey, saya akan masukkan file yang saya download tadi. Okey. Pastikan kat mana cikgu save tu, ni lah cikgu cari balik. Kalau nak senang letak dekat desktop. Confirm jumpa. Okey. Janganlah cari dekat tempat dokumen macam saya ni pula. Sebab yang ini saya sendiri yang save. Okey. Saja menyusahkan diri kan. Save kat dalam sangat. Okey. So dia akan upload dekat sini. Okey. Tunggu dia dah siap download upload. Okey. So kat sini dia tulis one upload complete. Okey, carilah balik file tadi tu. Mana betul? Okey, transkrip RST. Okey, ni transkrip ni. Okey, buka transkrip ni. Okey, right click, kemudian tekan get link. Okey. Get link, kemudian restricted ni pilih anyone with the link. Okay, anyone with the link, kemudian copy link ni. Okay, kemudian boleh patah balik dekat tadi yang ini. Mana tadi? Okay, boleh patah balik dekat nomination kita tu, boleh paste kat ruang ni. Okay. So pastikan link kita tu kita boleh buka dekat incognito. Okey, nak check lah tengok. Okey, boleh buka ke tak. So kalau boleh buka tu alhamdulillah lah. Okey. Kalau tak boleh buka tu kena tengok setting balik. Kena mesti wajib anyone with the link. Okey. Ni awak dia loading lama kan tau. Okey, dia boleh view macam ni walaupun kita buka incognito. Okey. So kalau rasa macam terlaju sangat beritahu kadang macam shock sendiri pula. Okey. Okey, kemudian dia akan tanya kekerapan. Okey, kekerapan cikgu menggunakan Microsoft 365 punya tools. Okey, first kali dia akan tanya how often do you use Microsoft Teams in an instructional environment. Okey. Tolong jangan tanda never ni lah. Okey, kalau tak biasa guna pun cuba pergi buka. Okey, kalau pergi buka kemudian pergilah tanda rarely ke. Okey, nak tanda monthly pun boleh. Okey, jangan tanda never ni lah. Never ni macam cikgu ni tak pernah jumpa langsung. Okey, sepanjang saya guide cikgu-cikgu ni, saya tak bagi tanda never ni. Okey, tapi alhamdulillah lah semuanya boleh. Boleh orang panggil apa? Boleh lulus lah.
dia punya ni. So how often do you use ni? Okay, macam saya, kalau saya pakai benda ni setiap hari, so saya tanda daily. Okay, kalau cikgu baru first time jumpa Microsoft Teams ni, Microsoft Teams ni apa, okay, bolehlah tanda rarely ataupun nak tanda monthly pun boleh. Mungkin cikgu nak cuba dengan student cikgu, sebab Microsoft Teams ni boleh boleh masuk ramai student sampai 300. Okay, tapi masuk sampai 300 pening lah cikgu. Okay, kemudian dia akan tanya pula, how often do you use Microsoft Forms? Okay, selain Google Form kita ada Microsoft Forms. Okay, Microsoft Form ni kalau cikgu-cikgu matematik memang sangat-sangat seronok untuk gunakan Microsoft Form. Okay, tapi saya tak tunjukkanlah hari ni. Okay, nanti saya ada webinar untuk Microsoft Form ni, macam mana untuk cikgu mat bulan ni lah, 24 Julai nanti. Okay, mungkin boleh join lah. So yang ini boleh explore dekat sini macam mana nak buka form, buka office.com, kemudian login pakai akaun Delima cikgu. Okey, kemudian buka dekat sini. Okey, ini ialah Microsoft Form. Okey, Microsoft Form. So mungkin dia ada dia ada kekurangan dia sikitlah. Okey, kalau macam Google Form dia unlimited respon kan. Okey, macam Microsoft Form ni dia ada limit 50,000 respon. Okey. Mana tadi patah balik. Okey, boleh tandalah rally ke monthly ke, tapi jangan sesekali lah ke arah Neverland ni. Okey. Kalau tak biasa pun cuba pergi guna dulu. Okey. So macam ni form ni pun saya tak pakai setiap hari, saya pakai minggu sekali je. Okey, itu pun nak tanda kehadiran je pun boleh jugalah. Okey. Kemudian how do you use OneNote? Okey, OneNote. So siapa yang pakai Windows 10 tu, dia ada OneNote. Okey, ada OneNote. Memang dah ada integration OneNote. So OneNote ni dia ada 8 platform yang support. Dia ada 8 jenis OneNote. Okey, OneNote for Windows 10, OneNote for Mac, OneNote for mobile apps, OneNote for browser, ada banyak lagi lah. Okey. So yang OneNote for 2016. So yang biasa saya gunakan ialah OneNote for Windows 10 lah. Okay, so kalau siapa tak pernah jumpa OneNote for Windows 10 tu, okay, pergi dekat search ni, okay, type je OneNote. Okay, so keluarlah OneNote for Windows 10. Okay, dan kat sini kita boleh buat file-file kita ni. Okay. Okay, kita boleh macam-macam lah dalam ni. Okay, nanti hari tu dah belajar kan OneNote? Dah ada bengkel OneNote kan hari tu? One ada one. Dia OneNote dah ajak itu kan? Untuk peserta ni belum, tak sempat nak ajak untuk OneNote. OneNote patut kena tunjuk tu sebab dia ada tanya soalan dalam ni. Okey, banyak soalan pasal OneNote ni dalam ni. Okey, tengok kat sini OneNote for personal organisation, OneNote for staff notebook, OneNote for class notebook. Okey, ada banyak sebenarnya dalam ni. Okey, so yang ini saya punya ni saya pakai setiap hari benda ni. Okey, OneNote ni kalau cikgu nak guna untuk personal, okey, kalau macam saya bagi saranan kalau kita setiap tahun kita bayar bayar income tax kan, okey, dan kita nak e-filing balik, okey, selalunya kita simpan resit-resit ni better simpan dalam OneNote ni. Okey, dia tak hilang. Kecuali cikgu pergi delete lah. Okey, kalau cikgu pergi delete tu dia hilang lah. Okey, kalau saja dia nak hilang sendiri dia tak ada lah, dia tak hilang sendiri. Okey. So kat sini cikgu boleh tanda lah. Okey, kalau tak biasa guna gitu boleh tanda rally, nanti boleh cuba nanti. Okey. Ataupun cikgu nak mula guna, cikgu boleh tanda terus monthly ke, tu tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian how often do you share your teaching or learning knowledge with your colleague? Okey, yang ini so tak kisahlah cikgu share. Contohnya kalau kawan telefon macam mana nak masuk Google Meet ni okey, itu pun dikira sebagai perkongsian okey. Tapi kalau member telefon ajak nak membawang kan, tu tak kira sebagai sharing teaching or learning knowledge lah. Okey, even dalam bentuk yang sekecil-kecil kumpulan pun dikira sebenarnya. Okey. Yang ini cikgu boleh lah tanda seminggu sekali pun boleh, weekly pun boleh ataupun daily. Kalau tiap-tiap hari pun boleh.
Kalau cikgu guru ICT ni memang setiap hari dia buat sharing. Sebab tiap-tiap hari ada orang tanya dia. Okey. So boleh pilih daily ke, weekly ke, okey. Yang ini tak payahlah rarely dengan never, okey. Yang ni boleh pilih monthly pun boleh, weekly pun boleh, daily pun boleh. Okey. Okey, kemudian Flipgrid. Flipgrid dah diajak belum? Belum juga. Sebab kita ada satu sesi bengkel saja cerita pasal tools Microsoft ni. Jadi dalam satu jam setengah tu kita cuba wrap up banyak apps. Jadi tak sempat semua. Okey, nanti kalau boleh kalau inilah untuk penambahbaikan tahun depan, fokuskan tools yang ditanya dalam nomination ni. Okey, Flipgrid, Minecraft, okey. So Minecraft ni mungkin kalau cikgu pernah guna waktu bengkel ke apa kan. Okey, Tanda Rally lah, okey. Minecraft ni dia untuk game based learning. Okey, budak memang sangat seronok lah. Okey, kalau macam kita nak mengajak selalunya, kita akan kena fikir dulu macam mana nak tarik minat budak kan. Okey, untuk belajar. Tapi kalau kita gunakan Minecraft ni, kita tak payah fikir dah macam mana nak tarik minat dia sebab automatik dia akan minat. Okey, kita tinggal fikir macam mana nak mengajak bagi berkesan je. Okey. Cikgu Fazli tanya soalan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Minta maaf interrupt Boleh. Panjang buat kursus yang daripada Microsoft Education Center tu kan. So saya dapati banyaklah benda baru macam yang saya ada buat tu, yang ada yang introduction to Canva, lepas tu apa lagi Minecraft pun ada juga, dia gerak. So maksudnya sekarang untuk kita punya apa yang kita hantar ni, untuk dia orang kata apa lagi kuat ialah menggunakan apa yang ditawarkan dalam kursus-kursus yang ada lah kan. Okey. So saya akan jawab, saya akan menjawab soalan cikgu tu. Okey, untuk okey, mungkin cikgu bila cikgu explore dalam ni, dalam MEC ni, dia ada banyak sebenarnya kos-kos dia kan. Okey, tapi dalam untuk orang panggil apa? Untuk kursus-kursus untuk hantar evidence yang ni, dia nak target iaitu ialah Microsoft Tools. Okey. Mana kejap. Okey, kalau baca kat sini kan, okey, dia nak mana kejap. Okey ni. Using Microsoft Tools, okey, dan how Microsoft Tools. Okey. Microsoft Tools ni kalau boleh fokuskan Microsoft Tools lah seperti Sway, Word ke, PowerPoint ke, Excel ke, Teams, OneNote. Kemudian Flipgrid pun boleh. Flipgrid tu sebagai dia Microsoft partners. Okey, Wakelet pun Microsoft partner. Okey, tapi kalau macam Canva tu, jangan sampai Canva tu menjadi dominan punya dominan dalam kita punya lesson. Okey. Harap menjawablah. Okey, dia nak Microsoft Tools ni sebagai orang panggil apa, critical, kira paling penting lah. Okey, kalau macam ibarat tak ada tools tu, kira macam tak berjalan kita punya lesson tu. Okey. So kat sini Flipgrid, okey, nanti boleh explore Flipgrid ni, boleh tanda apa, rally ke, okey, ataupun monthly ke, boleh nak cuba nanti dengan student. Okey, kalau macam cikgu-cikgu yang mengajak tasmek ke kan, mengajar bahasa Arab ke, mengajar bahasa Inggeris, yang kita perlukan evidence di mana kita nak budak kita tu bercakap. Okey, kalau kita buat online class macam ni, okey, mungkin payah nak suruh dia bercakap. Okey, so kita gunakan Flipgrid. Flipgrid ni sebab budak-budak sekarang dia suka ni, budak-budak yang lain ni dia suka record video dah sebenarnya. Okey, dan selain tu dia boleh kalau perasan hari tu, ingat tak video yang viral tu, yang apa, budak dia cerita apa pasal apa benda yang dia buat setiap hari tu, yang mak dia gelak-gelak, yang kata bangun pukul 6 tu. Okey, yang itu sebenarnya kita boleh gunakan Flipgrid Okey, so kalau tasmek tu
kita suruh budak record sendiri, dia baca apa, dia buat bacaan. Okey, ataupun untuk bahasa Arab mungkin kita suruh dia record sendiri apa yang dibaca bahasa Arab tu. Dan untuk oral punya bahasa Inggeris pun kita boleh suruh budak rakam dia. Sebab Flipgrid ni dia boleh run dekat mobile apps. Okey. So budak kita boleh record diri dia sendiri. Dan tak semestinya apa, kita boleh buat kelas secara ni lah, asynchronous lah. Okey. Asynchronous tu tak semestinya secara berhadapan. Okey, dan untuk Minecraft ni saya tahu kadang-kadang dia ada kekangan. Minecraft ni dia nak run dia perlukan komputer. Okey. Sebab Minecraft Education Edition ni dia tak boleh nak run dekat telefon. Dia boleh run dekat iPad, Chromebook dengan Windows devices lah. Okey. So boleh tanda lah kat sini. Okey. Kemudian how often do you use following STEM resources? Okay, so kat sini saya tanda apa, Minecraft ni saya tanda weekly. Okay, yang ini ikut cikgu lah. Okay, kalau nak cuba, cikgu boleh cuba dulu dekat sini. Okay, rarely. Jarang-jarang lah. Okay. Okay, how often do you use the following STEM resources? Okay, kat mana nak dapat ni? Make code ni, hacking STEM ni. Okay, hacking STEM ni. Okay, patah balik dekat sini. Okay, P dekat lesson plan ni. Okay, dekat sini ada hacking STEM. Okay, kalau cikgu nak bagi projek, okay, project based learning dekat budak, okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, dia ada lesson plan siap dalam ni. Kita tinggal cuma nak cuba dengan student kita je. Ya, kalau macam ni lemon battery and switch. Okay, kita cuba buka tengok. Okay, dia pakai apa? Pakai batu, pakai klip boya ni. Okay, dengan buah lemon. Okay, tapi kalau buah limau ni saya tak pastilah kalau buah limau ni berhasil ke tak. Okay. So dia ada kit dia, boleh download kit dia ataupun boleh tengok build instruction dia nak buat macam mana. Okay. So ini ialah hacking STEM. Kemudian make code. Okay. Ini ialah make code. Okay. So dalam Microsoft Make Code ni, okay, nak run basic coding lah. Okay. Kalau tak ada device, okay, kalau tak ada microbit, tak apa, tak payah beli pun tak apa. Kita boleh pakai microbit dalam ni je. Okay, kalau nak pakai Make Code Arcade, okay, budak kita panggil apa, nak cuba buat game sendiri kan. Okay, boleh pakai Make Code Arcade. So saya tak sempat lah nak tunjukkan ni benda ni satu persatu. Okay. Ni baru dapat 22 dah. Okay, baru sampai kat tahap ni. Okay, nanti boleh cuba explore sendiri. So kat sini, kalau kemudian dia ada Microsoft Imagine Academy, okay, MSIA ni. Microsoft Imagine Academy dia ada dekat Facebook. Okay, saya tunjukkan jap. Okay, dia ada kat sini Microsoft Imagine Academy. Okay, yang kalau perasan sebelum-sebelum ni ada cikgu-cikgu duk post ambil apa, ambil sijil-sijil tu kan, itu di bawah Microsoft Imagine Academy lah. Okay, untuk pengetahuan, Microsoft Imagine Academy ni dia kena subscribe. Okay, dan budak-budak yang grad, okay, yang ada sijil-sijil kemahiran ni, contohnya sijil-sijil Microsoft Office Specialist, Microsoft Certified Azure, Microsoft Certified 365 Fundamentals apa tu, mereka ni boleh dapat gaji lebih 10% daripada budak yang graduate biasa. Okay, contohnya kalau 2 orang masuk baru kerja, kalau seorang lagi ada sijil-sijil skill ni, dia boleh ditawarkan dengan gaji 10% tinggi daripada orang lain. Okay, daripada graduate yang lain lah. Okay, itu sijil-sijil kemahiran tu. Okay, so saya patah balik. So kat sini make code ni, kalau tak biasa guna lagi, kalau macam apa, aku ustazah ke apa kan, okey, tak biasa pakai, so tandalah rally kat sini. Okey. Okey, kemudian dekat PowerPoint, okey, PowerPoint sekarang ada macam-macam okey. Dia boleh buat live presentation, okey, boleh record lesson kita.
So tak payah nak pakai software canggih-canggih dah. Okey, cikgu boleh record lesson cikgu pakai PowerPoint je. Okey. Kemudian daripada PowerPoint tu boleh tukar jadi video canggih-canggih Okey, kemudian ada presenter coach. Okey, presenter coach ni saya tunjuk Ustaz. Okey, saya buka satu file PowerPoint. Okey, contoh ni file PowerPoint saya. Okey, kalau saya buka, pergi dekat bahagian slideshow, rehearse with coach ni. Okey. So, kalau saya on kan kat sini, show real time feedback ni, saya start rehearsing. Yang ini sebenarnya dia sangat membantu bila kita nak rehearsal seorang-seorang lah presentation kita. So kalau cikgu nak mohon cemerlang ke kan, nak present tu ataupun mohon HLP ke nak present tu, kita boleh start rehearsing ni. So dia ada dia ada feedback. Okey, tu nampak tak? Dia bagi feedback, try not to use too many fillers like so dia tegur lah kat sini. Okey, saya kerap guna kat sini. Okey, so contoh kat sini before pandemic outbreak. Okey, so saya boleh skip lagi. Okey, nampak tak dia bagi feedback lagi banyak lagi. Okey. So so bila saya habis je, so dia akan bagi feedback dekat sini. Okey, nampak tak fillers ni. So maksudnya saya kerap gunakan kemudian dia ada bagi inilah. Okey, dia ada bagi feedback berapa word per minute. Okey. So boleh tengoklah berapa slide dah kita rehearse. So ini ialah rehearse with coach lah. Okey. So kita patah balik. Okey, kemudian PowerPoint ni dia ada subtitle. Okey. Dia sangat membantu bila kita present, present dalam bahasa Inggeris contohnya bila saya present di peringkat antarabangsa kan. Okey, walaupun bahasa Inggeris saya ni tak berapa nak elok, audience saya tu dia boleh on kan subtitle, nak subtitle dalam bahasa apa. Okey, kemudian kita boleh letak juga Microsoft Form dalam tu. Okey, kemudian kita boleh juga gunakan inking. Okey. So boleh tanda ni nanti. Okey. So kalau tak biasa guna tu boleh cuba dulu guna. Okey. Sebab kalau guna tu memang PowerPoint sekarang dah orang panggil apa? Dah cukup baguslah kalau kita nak gunakan dalam kelas tu. Okey. Okey, kemudian mana tahu dia tanya pasal accessibility. Okey. Kemudian Microsoft Edge. Okey, kalau dulu kita meluat sangat nak gunakan Internet Explorer kan. Okey. Internet Explorer rasa macam lembabnya. Buka lembab nak load internet kan. Dan ni dia dah ada Microsoft Edge. Dan Microsoft Edge ni sebenarnya based on research dia memang lebih laju daripada Google Chrome. Sebab dia menggunakan platform yang sama seperti Google Chrome, sebab Microsoft Edge yang baru ni dibina di atas platform Chromium. Okey, yang itu lebih teknikal sikit lah. Okey, saya terangkan pun nanti mungkin cikgu akan lost sikit lah. Okey, so Microsoft Edge ni yang baru ni dia sangat ni nampak sangat ni kena continue ni kalau keluar benda ni kena continue. Kalau tidak nanti hilang habis apa yang cikgu isi. Cikgu Fazli share balik skrin, ada orang ter-share skrin. Boleh ke? Okey. Yang tadi PowerPoint tadi nampak tak? Yang saya share PowerPoint tadi nampak tak? Yang buat rehearse with coach tadi, presenter coach tu. Nampak. Okey. PowerPoint. Okey, so sekarang lah ni saya nak tunjuk pasal Microsoft Edge pula. Okey, Microsoft Edge ni yang baru ni dia macam-macam boleh buat so saya demo sikit lah supaya nanti macam saya masih kerap gunakan Google Chrome juga. Kalau perasan ini pun saya pakai guna Google Chrome juga. Okey, tapi Microsoft Edge ni dia dibina di atas Chromium dan dia laju lah ni. Okey. Okey, contoh saya buka ni contoh ada berita ni kan. Okey, kalau tengok berita ni
Nampak tak dia punya iklan tu bersepah kat atas ni kan. Ada iklan kat sini, ada iklan kat tepi ni. Okey. Kadang tengah-tengah scroll kan nampak ada apa? Ada Huggies pula. Nanti mak-mak nanti tekan dekat Huggies ni nak free sample lah. Okey, kadang mengganggu kita punya bacaan kan. Okey, kalau macam kita nak dengan budak kita, kadang-kadang dia punya iklan ni menjadi satu distraction bagi budak kita. So macam mana kita boleh onkan ni read mode ni. Okey, bila kita onkan read mode ni nampak tak dia hilang habis iklan-iklan tu. Dia tinggal gambar yang penting ni. Okey, dan kemudian dia ada orang panggil apa? Berita saja kita boleh baca. Okey. So kalau macam cikgu yang jenis malas nak baca berita hari ni, dia tolong bacakan pula untuk cikgu. Okey. Contoh kita boleh read aloud ni. Rafida shows lack of understanding for woes faced by real people, says QPAX. People, says QPAX. Copyright provided by Free Malaysia Today. QPAX President Adnan Mat said many civil servants. Okay. So yang itu kita boleh tengok dia punya ni. Kemudian kalau cikgu yang nak mengajak cikgu yang mata tak berapa nak nampak kan. Okey, kita boleh besarkan teks dia, kita boleh kecilkan. Okey, kalau rasa macam tak suka background dia belakang ni kita boleh ubah, hitam pun boleh, hijau pun boleh. Okey. Sebab mungkin kalau yang ajak pernikah khas tahulah, okey, ada yang budak tak boleh baca kalau background dia putih je kan. Okey, dia nak tulis background lain. Cikgu-cikgu yang ajak bahasa Inggeris boleh onkan ni grammar tools ni. Okey, kita boleh tengok yang purple ni nouns, yang merah ni verb, okey, adjective, adverb. So boleh tengoklah kat sini. Dan kita boleh terus ajak bahasa Inggeris dekat sini. Okey, kemudian reading preference ni kita boleh fokuskan line by line. Okey, ni pun boleh. Okey. So kalau kita nak off boleh pun boleh, dan kita boleh translate okey. Kita boleh on kan picture dictionary. So kita klik je kat sini picture dictionary. Kita boleh kenapa tak boleh klik umbrella ni? Okey, kita translate tu, kita nak translate tu bahasa Melayu pun boleh. Okey. Okey, kita boleh translate the whole document tu pun boleh. Okey. Jadilah berita tu dalam bahasa Melayu. Okey, kalau cikgu pakai selalu kat rumah duk pakai bahasa Korea pun boleh. Okey. Boleh buka Korean. Okey, jadilah dalam bahasa Korea. Okey. So inilah yang kita boleh buat. Gunakan orang panggil apa ni? Gunakan Edge. Okey. Kemudian kalau kita buka contohnya ini, kita buka contohnya saya buka website education.microsoft.com. Okey. So dekat sini kita boleh terus create QR code. Okey, dia boleh terus generate QR code. So tak perlulah nak generate sendiri QR code tersebut. Okey. So kita boleh explore lagi lah. Kemudian kita boleh buat web capture. Okey, kat mana kita nak capture, contohnya kita nak capture sini kan. Ni kita nak capture. Okey. So kita boleh copy lah. Okey, selalu kita nak copy kan, kalau macam panjang sangat ni kita nak screenshot. Payah. So banyaklah kita boleh pakai dalam ni. Kita boleh buat annotation juga dalam ni. So ini di dalam Microsoft Edge. Okey, so nanti cikgu tandakan, tapi cuma jangan sampai ni lah, jangan tanda sampai ke never bawah ni lah. Okey. So kat sini boleh tanda macam ni. Saya selalunya pakai weekly je lah, mingguan, sebab kelas saya pun seminggu sekali je bila pakai PowerPoint ni. Okey, dan Microsoft Edge ni saya tanda lebih kurang monthly. Okey. Kalau tengok kat sini, tadi saya dah tunjukkan tadi immersive reader. Kemudian read aloud yang dia tolong bacakan tu. Kemudian kita boleh tambah extension. Extension tu seperti nak tambah internet download manager ke. Okey, ni translation. Kita boleh buat ink on PDF pun boleh. Okey. Kita nak generate QR code terus pun boleh tadi. Okey, kita nak add collection pun boleh, nak web capture pun boleh.
Okay, kemudian how many Flipgrid virtual field trip have you joined in the past 6 months? Yang ini kalau tak biasa guna Flipgrid virtual field trip ni, tuliskan kosong je. Yang ini sebab saya pun tanda kosong je sebab tak pernah join. Okay, tak pernah join Flipgrid punya virtual field trip. So, kemudian how many GridPal connection have you completed in past 6 months? Okay, nanti boleh sign up Flipgrid nanti, kemudian add lah sesama sendiri. Okay, tambahlah dalam 10 orang ke, boleh tulis 10 orang siap-siap. Nanti cikgu add lah sesama sendiri nanti. Okay, nanti mungkin boleh cikgu Rizwan lah, okay, buatkan macam mana nak join Flipgrid tu. Okay, kalau saya nak tunjukkan tak sempat dah, tak ada dah yang ni. Okay, yang ini penting. Okay, ini soalan-soalan yang penting. Okay, dia tanya, through the immersive reader, ini ibarat quiz untuk menjadi MIE expert. Okay, so saya harap cikgu-cikgu dapat tanda sama dengan saya. Okay, yang ini kalau saya bagi tahu jawapan tak salah sebab bukannya saya bagi jawapan sahaja sebab saya dah demokan tadi sebenarnya. So immersive reader ni apa benda student boleh buat? So yang dia boleh buat ialah yang pertama sekali dia boleh listen to text. Okay, kemudian dia boleh tak choose how content is presented visually? Boleh tak yang ni, nombor 2 ni? Yang nombor 2 ni tak boleh, tak boleh tak ada tanda. Okay, collaborate ni, collaborate tak boleh lah sebab mana ada chat dalam immersive reader. Okay, kemudian translate text into over 60 languages. Use built-in dictionary. Okay. Okay, kemudian boleh capture video tak? Tak boleh dia tak boleh capture video. Okay. So 3 tu sahaja. So kalau yang mana cikgu tak ada tu, cuba tanda dulu. Okay, dia boleh 3 saja iaitu listen, kemudian dia boleh translate the text into over 60 languages. So to be exact, dia boleh translate lebih kurang 64 bahasa. Okay. Kemudian use a built-in dictionary. Okay, so 3 ni. Okay, harap cikgu dapat tanda lah. Okay. Okay, kemudian accessibility checker in tools like PowerPoint. Okay, apa benda tu accessibility checker tu? Okay, accessibility checker ni sebelum saya beritahu jawapan dia, saya kena tunjukkan dulu. Kalau tidak, ibarat salah lah saya ni sebenarnya. Okay, ibarat macam bagi jawapan je. Okay, saya tunjukkan. Okay, ini contoh ni PowerPoint cikgu. Accessibility checker ni dia ada dalam PowerPoint, ada Word, ada Excel pun ada. Okay, kat mana nak tengok accessibility checker ni, kita pergi di bahagian view ni. Kita pergi di bahagian review ni. Okay, kemudian tengok ni kat sini, check accessibility ni. Okay, kemudian kita check accessibility ni. So accessibility ni, kalau sebelum ni kita duk biasa buat, kalau cikgu-cikgu pendidikan khas ni dia akan alert lah dengan accessibility checker ni sebab kita nak, sebab budak ni dia ada pelbagai learning disabilities kan. So dalam ni dia akan bagilah error kita. So missing alternative text. Okay, tak ada alternate text. Tak ada alternate text. Kemudian check reading order. So dekat sini dia bagi check reading order. Dia suruh fix kat sini. Kenapa why fix? People who cannot view the slide will hear slide text, shapes and content read back in specific order. Okay. So budak-budak yang tak nampak, yang disability dia penglihatan tu, dia akan dengar balik dalam bentuk slide text, shape dengan content. So kalau kita susun salah ni, dia akan mengganggu ni lah pemahaman budak kita sebenarnya. Okey. Itu ni. Kat sini dia ni lah, dia bagi suggestion macam mana nak fixkan benda ni. Okey. Jangan risau. So kalau cikgu-cikgu pendidikan khas dia sangat membantu sebenarnya dekat accessibility checker ni. Kalau kita biasa ni kadang kita tak alert pun nak buat benda-benda ni. Okey, so saya petah balik. So accessibility checker ni ialah ni, jawapan dia ialah ini. Verifies your file against a set of rules that identify possible issue for people who have a
variety of disabilities. Okay. Itulah sebenarnya kenapa kita kena gunakan accessibility checker tu. Okay. Selalunya kalau macam slide di peringkat antarabangsa ni saya akan gunakanlah benda ni, accessibility checker ni. Kalau kadang bila saya punya audience tu memang kita dah tahu dia punya macam mana, so tak ada learning disabilities, jarang kita gunakan accessibility checker ni. Okey, kemudian dia akan tanya ni pula, in a hybrid classroom, Teams is used for untuk apa? Teams ni digunakan untuk apa? So Teams ni boleh digunakan untuk meeting environment with video, chat and screen sharing yang macam kita pakai sekarang ni. Okey, kemudian dia boleh jadi learning management platform. Okey. Kemudian dia boleh jadi juga collaboration in both in person and asynchronous settings. Okey, tak semestinya synchronous je. Kita boleh buat untuk asynchronous juga kelas-kelas kita ni. Kemudian kita boleh bring in guest speaker or connect with classroom around the world. Kita boleh create link tu dan kita boleh boleh connect dengan orang luar untuk jadi guest speaker. Kemudian dalam Teams juga kita boleh embed macam-macam. Kita boleh embed Kahoot, Flipgrid, Word, YouTube, okey. Tanpa meninggalkan Teams tersebut. So maksudnya kita bubuh semua sekali, Kahoot, Flipgrid, Word, YouTube. So bila pakai dengan budak nanti, budak-budak tak perlu nak buka browser banyak-banyak dah. Dia dalam team tu saja. Okey. Okey, kemudian soalan seterusnya ni, formative assessment. So formative assessment, yang ini saya nak tanya cikgu lah. Okey, yang ini saya tak payah bagi jawapan kot. Formative assessment kita buat bila? At the beginning ke, during ke, at the end? So mana satu jawapan dia? Ada yang nak jawab tak? During. Ya, betul. During formative assessment ni during, ketika during the lesson. Okey. Jangan salah Okey, kemudian when create a quiz or a poll in Microsoft Form, what question type do you have available? Okey. So ni saya dah buka dah form. So kalau saya buka new quiz. So benda ni saya boleh tambah. Okey, saya boleh tambah choice, saya boleh tambah text, saya boleh tambah rating, saya boleh tambah date juga, hari tarikh kat sini. Okey, saya boleh letak ranking, saya boleh letak Likert, kemudian file upload pun boleh, kemudian net promoter score pun boleh. Okey, siapa yang sama belajar ni bolehlah pakai net promoter score ni. Okey, so yang mana satu jawapan dia? Choice, kemudian ranking, kemudian kita tengok tadi text pun boleh. Okey, text, kemudian rating, kemudian dan Likert pun boleh. Okey. Okey, kemudian soalan seterusnya, when using OneNote, student can create their own practice math assessment with form. Okey, bila gunakan OneNote ni, budak-budak ni dia boleh create sendiri soalan matematik. Okey, dia tak perlu tunggu soalan daripada cikgu-cikgu. Okey, so jawapan dia true. Okey. Okey, so kemudian what types of teams? Okey, ada 4 jenis teams Okey, ada 4 jenis team iaitu class teams. Mungkin dah belajar kot sebelum ni. Ada dah sentuh pasal teams. Awan. Belum sentuh detail lagi. Okey, belum sentuh detail Sebab iaitu hanya ajak depa cara untuk create kelas dengan create meet saja. Okey, dia ada 4 jenis sebenarnya. Okey. Dia ada class team, dia ada staff team, dia ada PLC teams, dia ada anyone team. Okey. So dia tak ada sport team saja. Okey, so dia ada 4 lah. Okey, yang ini siapa organizer waktu lah ni Siapa organizer meeting lah ni Wan Ya, saya yang buat. Ada breakout room tak hang punya tu? Okey, sekejap saya tengok Ustaz. Dekat atas Okey, ada. Share screen hang tu aku nak tunjuk macam mana ni sebab aku tak boleh nak bagi tahu jawapan je tanpa ni. Okey, boleh sekejap Okey.
Okey, buka Teams tu. Okey, nampak Okey. So saya nak tunjuk dalam Microsoft Teams ni kita boleh buat breakout room. So maksudnya kita boleh pecah-pecahkan kumpulan dia tu. Okey. So kalau ada 40 orang kita boleh bagikanlah budak-budak kita tu dalam satu kumpulan 5 orang ke. So macam mana nak buat breakout room tu? Okey. Okey, klik dekat tu button breakout room tu. Okey, kita klik kat situ. Okey, kemudian kita pilih berapa room yang kita nak buat. Okey. Contohnya kita buat 5. Okey. Kemudian kita akan pilih dekat participant ni, kita nak pilih secara automatik ataupun kita nak manually. Kalau manually ni banyak kerja cikgu lah. Kita nak bagi budak ni kumpulan 1, kumpulan 2. Selalunya bila saya pakai benda ni, saya akan buat automatik lah. Okey, dia akan randomkan je budak masuk dalam kumpulan mana. So hang suka ke hang tak suka ke hang duduk je dalam kumpulan tu. Okey. Kemudian barulah kita tekan create room. Okey, jangan create lah. Jangan create. Okey, tak payah create lah. Okey. So saya ambil balik okey, saya ambil baliklah share screen tu. Okey, so dekat sini okey, so langkah pertama bila cikgu nak buat ni, okey, first kali langkah pertama cikgu nak kena launch dulu Microsoft Teams desktop app. Okey. So kalau kita klik tu nanti dia akan keluar pangkah ni. Tapi jangan jangan nilah. Jangan gabra lah. Okey, dia merah kat itu sebab kita tak isi sampai habis lagi. Okey, launch dulu desktop Teams app. Okey, kemudian kita pilih ni dulu. Kita pilih select calendar tapi account MOE ni dia tak ada calendar. Betul tak? So dia tak ada lah. Kalau macam account saya dia ada. Kemudian step ketiga, dia kena pilih bila dia create meeting tu, dia kena pilih choose a channel to meet in ataupun add the learners you want to attend. Okey, kita pilihlah siapa-siapa yang kita nak dia yang mana yang perlu hadir. Okey. Step keempat, okey, dia join meeting. Okey. So yang ini yang kita tak nampak tadi lah. Okey. Step-step yang kita tak nampak dalam paparan Cikgu Rizwan tadi. Okey, step kelima. Okey, step kelima pilih breakout room. Okey, yang dua kotak kecil tadi tu. Okey, kemudian bila dah pilih breakout room tu, kita pilih apa tadi? Lepas tu. Ingat tak kita pilih apa? Kita pilih mana dulu antara tiga ni? How many? Betul. Okey, how many? Kita berapa bilik kita nak create. Kemudian kita pilih mana? Tinggal dua je lagi ni. Okey, automatic or manual. Kemudian select create room. Okey. Dah siap sampai sini. Okey, cikgu save lah dulu. Okey, kita dah habis fasa. Ini save progress, jangan save and submit. Okey. Save progress. Kalau save and submit tak boleh nak patah balik dah Okey. Harap maaf. Kena buat nomination baru. Save progress. Okey, save progress. Okey. Okey, so saya scroll balik ke bawah. Okey, ni tinggal fasa yang terakhir. Okey, saya nak terangkan sikit je, nanti cikgu menaip sendirilah Okey, bermula soalan pertama ni, were you an MI expert ni? Ini soalan pertama bagi fasa yang ketiga. Okey. So bermula daripada sini sampailah habis ni, sampai soalan 6 ni. Sampai soalan 6 ke? Okey, 1 2 3 4. Dah ada 4 soalan ni. Okey. Itu ialah soalan fasa ketiga ni. Okey, so kalau cikgu dah MI expert tahun lepas, tandalah yes. Okey. Kalau belum, tandalah no. Nampak tak? Soalan dia akan berubah. Okey. Okey, kalau cikgu tanda yes, soalan dia akan tanya, describe how you contributed to the MI expert community to support other MI expert and the growth of your colleagues. Kalau cikgu tanda no, dia akan tanya soalan lain.
Describe how you leverage Microsoft Tools to increase accessibility for all learners. Okey, dia akan hilang soalan tadi. Okey, tinggal 3 soalan je. Okey. Kalau siapa dah MIA expert tahun lepas, dia akan jumpa 4 soalan. 5 soalan 1 2 3 4 5. Yang ini tak kira soalan lah sebab dia nak link je. Okey. Kalau siapa bukan MIA expert tahun lepas, kita akan jumpa 1 2 3 4 soalan sahaja. Okey. Dia akan hilang soalan yang pertama tu. Okey. So, describe how you leverage Microsoft Tools terus. So, macam mana kita gunakan Microsoft Tools ni untuk increase accessibility. Okey, sebab dalam kelas kita ni ada pelbagai orang panggil apa? Ada pelbagai jenis tahap pencapaian budak sebenarnya. Dan ada budak yang perlukan bantuan sebenarnya. Macam saya, contohnya untuk Microsoft Tools ni, untuk increase accessibility ni, saya gunakan immersive reader sebab macam saya ajak ICT kan, okey, modul ICT, ada budak kadang dia tak faham bahasa Inggeris, okey. So dia gunakan orang panggil apa? Immersive reader ni untuk membantu murid-murid yang bukannya native speaker ni. Okey. Itu contoh dia. Okey, tapi kalau siapa yang dah MIA expert tahun lepas, dia kena jawablah soalan ni. Okay, describe how you contributed to the MIA expert community to support other MIA expert and the growth of your colleagues. Yang ini ceritakanlah. Okay, cikgu jangan risau, cikgu boleh gunakan bahasa Melayu. Okay, yang itu yang seronoknya tahun ni tu. Sebab kita boleh menaik dalam bahasa Melayu. Okay, bagi ustazah yang bahasa Arab, janganlah tanya pula, janganlah hantar bahasa Arab. Kesian yang nak menilai nanti dia boleh cakap Melayu dengan bahasa Inggeris je. Okey. Jangan tulis bahasa Arab pula, kesian dia nak baca nanti. So, boleh gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, contohnya bila cikgu start menaik kat sini, okey, nampak tak? Contohnya kan, okey, contohnya saya buat kat sini, saya gunakan, okey. Nampak tak dia tulis kat sini, please type a response between 500 hingga 2000 characters long. Okey, characters bukannya patah perkataan. Characters ni maksudnya saya ni 4 lah. 1, 2, 3, 4. So dah 4 characters. Kalau space lagi dah 5. Okey, tak panjang pun 500 hingga 2000 ni. Okey. So type lah dalam bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh. 2 bahasa je. Okey. Kemudian soalan seterusnya dia akan tanya, tell us about a series of lesson. Yang inilah yang cikgu plan, hack lesson plan cikgu tu. Okey. So dan cikgu ceritakan juga 21st CLD mana yang cikgu gunakan. Kan ada 6 21st CLD. Okey, mungkin hari tu dengan Dr. Azma tu dah tengok 21st CLD. Yang mana satu skill yang cikgu pakai. Okey, mungkin dalam lesson tu cikgu pakai 2 skill. Okey, contohnya pakai the use of ICT the use of ICT e-learning. Kemudian dengan knowledge construction. Okay, so kena ceritakan kedua-dua tu dan explain in details how those skill were developed. Macam mana cikgu develop skill tersebut ketika kelas tersebut. Okay, yang ini bergantung kepada lesson plan cikgu lah. Okay, macam saya fokuskan collaboration sebab setengah-setengah orang cakap sepanjang PDPR ni nak buat collaboration ni sangat susah. So saya nak buktikan saya buat collaboration sepanjang PDPR ni. Boleh menggunakan breakout room tu dan juga Minecraft. Okey, yang ini bergantung kepada lesson plan cikgu. Kemudian lesson plan cikgu yang dah siap tu, okey, lesson plan cikgu yang dah siap tu upload dalam OneDrive ke boleh, dalam Google Drive pun boleh. Kalau pakai Sway pun boleh. Terus copy paste je link dia dalam ni. Kalau letak dalam Wakelet pun boleh. Kalau cikgu buat video dalam YouTube pun boleh. Letakkan pautan tersebut. Pastikan pautan ni boleh diakses. Okey, pautan tu boleh diakses. Okey, boleh tengok hack lesson plan. So saya dah kongsikan sebelum ni hack lesson plan dengan ni. Tak tahulah cikgu-cikgu dah tengok ke belum hack lesson plan. Okey, so saya tunjukkanlah sekejap hack lesson plan saya tahun ni. Okey, inilah saya buat dalam bentuk ni. Kalau hack lesson plan ni,
cikgu tanya kalau pakai Word boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Word pun boleh, Excel pun boleh, buat PowerPoint pun boleh. Suka hati cikgu lah nak pakai apa. Okey, contohnya saya buat macam ni. So saya ceritakanlah apa benda lesson plan saya ni, learning objective apa yang terlibat. Okey, 21st century apa yang terlibat. Okey, tools apa yang saya pakai 2 je. Pakai Teams dengan Minecraft. Okey, kemudian lesson procedure, ada lesson timeline lah kat sini. Okey, ada lesson introduction, ada group activities, kemudian ada group discussion. So kita ceritakan secara detail supaya orang ni jelas lesson kita tu mengenai apa je sebenarnya. Okey. Okey, so kita patah balik. Okey, so describe what the artifact. Okey, kita kena terangkan mengenai lesson plan kita yang kita bubuh kat atas tu. Okey. Dan kena terangkan how it demonstrated the desired learning objective. Macam mana kita capai learning objective yang kita tu. Okay. Dan nampak tak soalan yang penting kat sini, how Microsoft tools were a critical part dekat sini. So ibarat kalau tak ada tools tu, tak kira tak macam tak boleh capai lah. Macam tak apa, kalau tak boleh jalan lah lesson plan tu. Okay. Itu maksudnya hack lesson plan. Kita masukkan Microsoft Tools dan kita kena masukkan macam mana kita capai kita punya learning objective tu. So ceritakanlah dekat sini. Okey. Kemudian soalan terakhir dia akan minta kat sini, share 2 example of how you have supported both your own learning and the learning and growth of your colleagues. Okey, macam mana cikgu bantu diri cikgu sendiri dan macam mana cikgu bantu rakan-rakan sekolah cikgu. So macam share 2 example. Macam mana cikgu bantu diri sendiri. Bila cikgu join bengkel-bengkel macam ni, ini menunjukkan cikgu membantu diri sendirilah. Support own learning. Okay. Bukannya semua orang nak join bengkel-bengkel macam ni. So ada setengah orang akan cakap better aku tidur lena petang-petang ni kan. Okay. So cikgu boleh ceritakan cikgu join bengkel macam ni, kemudian ilmu yang cikgu dapat tu cikgu boleh share dengan rakan-rakan sekolah cikgu. So dah dapat 2 example. Mudah tak? Senang je kan? Okay. So bila dah siap, okay, tanda kat sini wajib tanda if accepted ni. Okay, sebab apa wajib tanda? Sebab nanti cikgu akan di-add ke dalam Microsoft Teams MIE Expert. Okey, kalau tak tanda ni maksudnya cikgu tak bagi kebenaran lah. Okey. So kalau dah siap mengarang semua sekali, okey, dah siap karang semua, tekanlah save and submit. Janganlah klik sekarang Okey, jangan klik lah ni save and submit ni, sebabnya kalau dah save and submit, cikgu tak boleh nak edit lagi dah nomination cikgu. Okey. So kalau dah siap tekan save progress ni. So saya minta maaf sebab terlajak, bukan yang terlajak sikit terlajak sampai 27 minit Okey. So saya bagi balik kepada MC. So saya harap penerangan saya ni cikgu jelaslah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Fazli di atas pengusian bermakna tak apa terajak pun sebab banyak ilmu yang kita dapat pada petang ni. Pada peserta yang ada masalah atas talian putus-putus ke apa, jangan risau seperti biasa. Kita memang record lah sesi bersama dengan Cikgu Fazli pada hari ini. Okey, sekejap Okey, kita sudah hampir ke penghujung sesi. Jadi sekarang ni saya sharekan screen. Okey, cikgu boleh scan QR code di paparan ataupun mungkin nanti teknikal akan masukkan link berkaitan dengan SPL KPM iaitu yang terakhir pada program kali ini. Maksudnya kalau cikgu isi 4 form yang daripada siri 1 itu, insya-Allah cikgu akan layak untuk menerima CJ penyertaan oleh JPN Kedah. Kalau cikgu tak dapat isi 4 form yang sebelum ni, cikgu isi salah satu pun tak apa, cikgu still akan dapat SPL KPM ikut siri lah. Okey, jadi kita beri laluan dalam 1 minit untuk cikgu scan ataupun ada isi borang SPL KPM pada hari ini. Okey, saya nak bagi ni apa panggil apa? Redeem code untuk hari ini.
Lepas 1 minit boleh cik, Boleh. lepas ni Cikgu Fazli akan bagi reading code. Saya hantar dekat Amirah lah. Okey, saya hantar dekat Telegram Cikgu Amirah tu. Tolong share lah sebab saya tak ada apa. Okey, boleh. Oh, ada dia. Ingatkan Lenor lah. Ada duduk dalam ni. Okey, dah habis 1 minit. So saya serahkan pada Cikgu Amirah pula untuk share redeem code. Okey, tak apa. Cik Rawaidah just tunjuk yang tu je. Nanti kita share dalam ruangan chat. Oh, okey, share balik yang tadi sebab takut ada cikgu yang mungkin lambat sikit dia punya proses dia punya handphone ke laptop. Kalau tak ni pun dalam grup Telegram kita pun boleh bagi juga. Okey. Sebab dah pukul 5 kesian kat cikgu lain. Itulah. Okey, rasanya dah ni. Okey, sekarang ni kita sesi terakhir tu sesi bergambar lah dengan Cikgu Fazli. So minta siapa yang sudi untuk sesi bergambar ni onkan kamera anda. Okey. Kita bagi peluang untuk onkan kamera. Okey, sebelum kita bergambar, ini adalah pesanan daripada barisan penganjur iaitu jom sama-sama kita hantar nomination sendiri berkaitan MAE 2021-22. Semoga ramailah cikgu-cikgu Kedah yang akan berjaya nanti, insya-Allah. Okey. Okey, Wan nak ambil ke macam mana? Ni dah Amirah lah kereta. Kat luar. Aduh. Patutlah dia tengap ya. Saya pun akan ambil juga. Okey, ready 1 2 3 senyum. Okey, ni baru first time kali pertama. Sekejap saya ambil lagi. Okey, seterusnya sekali lagi. 1 2 3. Okey. Kalau nanti boleh share dalam keluar, siapa yang ambil juga yang lain pun boleh share. Okey. Dah pilih, tak sempat pilih kursi umum je tak apa. Okey, so saya rasa setakat ini sahaja dahulu pada hari ini. So jadi Cikgu Fazli mungkin nak bagi kata-kata terakhir lah, kata-kata perangsang lah untuk guru-guru Kedah kan, guru-guru kampung sendiri. Okey, terima kasih banyak Cikgu Fazli. Okey, so saya harap kalau boleh ni lah cikgu-cikgu Kedah lah ramai hantar ni kan. Okey, ramai hantar nomination yang by expert. Okey. So saya harap yang saya bantu hari ni tu sangat-sangat membantu. Kemudian nanti link untuk saya ada buat satu grup Telegram, nama dia Microsoft Team Support Group. Okey, dalam tu kebanyakannya dia pun akan hantar jugalah dia punya hack lesson plan untuk saya review kan. Okey, kadang kadang nak faham 21st CLD ni bukan senang. Okey, sebab PAK 21 pun kadang kita kadang terabur-abur lagi kan. Okey, 21st CLD ni dia lagi detail daripada PAK 21 kita sebenarnya. So boleh join group Telegram tu, nanti mungkin Cikgu Rizwan ke nanti boleh share link. Nanti boleh masuk dalam group tu, nanti boleh ni lah. Okey. Ni saya ada nampak kawan satu matap dulu. Sapuan panjang. Lama tak nampak panjang. Okey. Okey, terima kasih. Selalu tak pernah buka kamera tau. Tapi tak dapat sebelum pagi hari. Tak tahu kerja kat kilang kot. Dia kerja technician macam tu. Okey. So terima kasih semua disebabkan masa pun dah cukup lama. Okey, semoga segala ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat pada semua. Okey, saya mewakili barisan peserta, fasilitator dan juga Kedah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang
bengkel Microsoft Inverter Electrical Expert ni langsung kepada calon-calon negeri Kedah. Jangan segan untuk bertanya dalam grup ataupun PM pun tak kisah. Kita ada masa lebih kurang dalam seminggu lebih lagi dan semoga semua berjaya menghantar pencalonan, insya-Allah termasuklah diri kami juga Presiden kita ni. Okey, nanti kan Cikgu yang hantar Fesi tak sempat pula. Okey. Okey, so sekian saja dahulu. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Okay, Bye. bye. Terima kasih. Terima kasih. Rindu nak balik lesang. Terima kasih.